Hai, saya Cornelius Titus dari AM228-3D akan membentangkan pengenalan. Perkataan ekstremisme berasal dari perkataan ekstrem yang bermaksud hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang keterlaluan atau berlebihan. Ekstremisme didorong oleh pelbagai bentuk kebencian terhadap kumpulan lain, termasuk kumpulan agama, moral, politik maupun sosial. Terdapat beberapa bentuk ekstremisme termasuk politik, agama, etnik dan kaum. Terdapat juga bentuk-bentuk ekstremisme yang agresif maupun pasif. Ekstremisme memberikan kesan-kesan buruk terhadap sesebuah negara, termasuk penjejasan terhadap ekonomi, di mana penutupan perniagaan di kawasan yang terjejas. Ini mengakibatkan pelbagai kesan buruk, termasuk peningkatan kemiskinan, pengangguran dan pelbagai jenis jenayah. Dalam kajian kerja khusus kami kali ini, terdapat dua objektif kajian, termasuk mencadangkan langkah-langkah untuk menangani gejala ekstremisme dan mengkaji punca-punca utama berlakunya ekstremisme. Hai semua, selamat pagi. Saya Nicole Ubung Matthew dari kelas AM228 3D. Saya akan membentangkan bahagian tinjauan literature. Baiklah, saya akan meneruskan dalam bahagian tinjauan lecturer. Kumpulan kami telah melakukan 8 artikel dan kajian yang kami peroleh daripada laman sesawang untuk menyokong kajian kami bertajuk Ekstremisme Menurut Perspektif Agama Kristian. Bagi jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua, kami lebih membahaskan tentang isu ancaman-ancaman golongan ekstremisme dan impaknya kepada masyarakat dan negara. Untuk jurnal yang ketiga dan jurnal yang keempat lebih membahaskan tentang isu-isu ekstremisme dan definisi ekstremisme menurut perspektif pandangan agama Kristian. Tentang fokus yang ketiga, iaitu lebih menerangkan tentang hubungan spiritual seorang individu yang melampau terhadap politik dan agama sehingga mengakibatkan isu-isu ekstremisme berlaku di negara Malaysia maupun luar negara Malaysia. Kesimpulan yang kami peroleh daripada 8 artikel yang kami lakukan dalam kajian ini telah membuktikan bahawa ekstremisme bukan sahaja membangkitkan atau berlaku disebabkan oleh perbuatan-perbuatan fizikal yang mencederakan atau keterlaluan, tetapi juga boleh disebabkan melalui komunikasi individu. Ekstremisme ini juga adalah disebabkan oleh spiritual individu yang melampau-melampau sehingga lupa akan perintah-perintah Allah menurut agama, seperti agama Kristian yang mempercayai tentang perintah Tuhan bahawa ekstremisme adalah tidak digalakkan kerana ia adalah jauh daripada hubungan spiritual terhadap Tuhan di dalam Kolose telah menyatakan dalam Alkitab sendiri. Hal ini kerana ekstremisme adalah sesuatu perpendirian yang terlalu melampau sehingga mengancam negara dan ketenteraman masyarakat. Hai, saya Elsie Stacy. Metodologi kajian. Dalam bahagian ini, kerja lapangan kami menggunakan borang kaji selidik atau lebih dikenali sebagai Google Form dan jurnal dan artikel daripada internet. Selain menggunakan borang kaji selidik, jurnal dan artikel daripada internet yang berbentuk bacaan bukan fiksyen juga digunakan. Kami mengumpul pelbagai kajian dan pandangan-pandangan para cendekiawan yang berkaitan dengan kerja lapangan kami. Metod analisis data. Data yang dianalisis ialah berdasarkan maklumat yang telah dikumpul melalui borang kaji selidik yang kami sebarkan melalui media sosial. Terdapat 106 responden telah menjawab soalan kami dalam borang kaji selidik tersebut. Melalui borang tersebut, para responden telah memberikan pandangan dan pendapat mereka mengenai tajuk kerja lapangan. Untuk borang kaji selidik, kami telah menyediakan berbagai jenis soalan untuk dijawab oleh para responden. Untuk bahagian ini, kami lebih mementingkan responden yang beragama Kristian memandangkan tajuk kerja lapangan kami menjurus kepada agama Kristian. Terakhir sekali, metod persampalan. Dalam menjayakan kerja lapangan kami ini, kami menggunakan persampalan rawat mudah. Ini bagi memudahkan kami mendapatkan lebih maklumat daripada para responden. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, borang kaji selidik kami diedarkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Seterusnya, tiada
spesifik atau golongan tertentu yang ditentukan untuk menjawab borang gaji selidik ini asalkan beragama Kristian. Ini untuk mendapatkan lebih banyak pandangan dan pendapat daripada para responden yang beragama Kristian bagi memudahkan kerja lapangan kami. Saya Muhammad Faris Zainal dan saya akan menerangkan tentang faktor-faktor pembentukan ekstremisme serta bagaimana untuk menanganinya. Langkah pertama untuk menangani ekstremisme adalah dengan cara kekerasan atau brute force. Ini merupakan deklarasi perang antara kumpulan ekstremisme. Namun sebanyak 72.6% penonton kami tidak setuju yang ini cara yang sesuai kerana ia tidak dapat mencari punca serta tidak dapat menentang ekstremisme secara jangka masa panjang. Kedua adalah kerjasama antara institusi gereja dengan pihak kerajaan. Kebergantungan pihak kerajaan saja tidak mencukupi untuk menangani isu ini. Sebanyak 61.3% responden kami amat setuju yang kerjasama ini amat penting. Sebagai contoh, sebanyak 49% pada bishop di Amerika Syarikat telah mendengar konspirasi di gereja masing-masing. Ini melibatkan institusi gereja dan lebih mengenali masyarakat dengan lebih lanjut. Yang ketiga adalah mengadakan dialog antara agama. Ini penting bagi mencapai kesepakatan yang baik antara masyarakat yang berbilang agama. Sebagai contoh, NCCK di Kenya telah mengadakan inisiatif ini untuk meredakan ketegangan antara masyarakat Kristian dan Muslim di sana. Sebanyak 49.4% responden kami amat setuju dengan cara ini kerana ia efektif serta dapat menjadi medium komunikasi yang holistik. Yang terakhir sekali ialah melalui penerapan pendidikan agama secara holistik. Ini maksudlah dari segi aspek spiritual, nilai sosial, kandungan agama penting, pengaplikasian dalam kehidupan seharian dan sebagainya. Sebagai contoh, kerajaan Finland dibantu oleh institusi gereja telah menerapkan pendidikan agama yang menyeluruh dalam membentuk Finnish identity dan juga sebanyak 54.7% penonton kami amat setuju yang ini menjadi aspek yang penting untuk membendung ekstremisme. Faktor utama adalah kurang atau jahilnya ilmu agama. Hal ini kerana salah tafsir atau salah faham terhadap beberapa ayat dalam Bible menjadi salah satu penyebab utama. Sebanyak 47.2% penonton kami amat setuju ini adalah punca utamanya. Hal ini kerana yang dapat membangkitkan sedang pengaruhi golongan belia untuk melakukan kegiatan di luar norma agama Kristian. Faktor kedua adalah menanam sifat benci terhadap suatu golongan. Agama Kristian amat menitik beratkan keikhlasan serta kasih sayang antara manusia dengan Tuhan. Namun, ekstremisme menjadi punca masalah seperti begini. Sebagai contoh, seorang Kristian evangelis di Amerika Syarikat telah membunuh seorang Yahudi disebabkan ketegangan kaum antara dua agama tersebut. Sebanyak 50.9% daripada responden kami amat setuju ini menjadi punca bagaimana ekstremisme membentuk sifat antisemitisme. Ketiga adalah terlalu mudah ikut kata hati. Ini merujuk pada emosi yang tidak stabil serta menjadi batu api untuk melakukan kegiatan ekstremisme. Sebagai contoh, pengasas kumpulan United Kingdom di China telah beberapa kali gagal menjalani ujian Confucianisme. Ini menjadi emosi beliau tidak stabil. Banyak 52.8% penonton kami amat setuju yang ini menjadi stigma punca mengapa ekstremisme berkembang. Yang keempat adalah campur aduk ideologi dengan agama. Ini membuatkan salah faham suatu ayat serta campur adukannya dengan geopolitik semasa. Ini akan melahirkan fanatisme serta eksklusivisme dalam masyarakat. Sebagai contoh, ekstremisme di berhaluan kanan di Amerika Syarikat melandaskan konsep end of age serta peristiwa Laskar Kristius di Indonesia turut melaksanakan prinsip tersebut juga. Sebanyak 65.1% penonton kami amat setuju ini menjadi puncak utama ekstremisme berkembang. Nama saya Manisha Eja Ana Frankie. Untuk kesimpulan, ekstremisme yang dilihat dari pandangan sudut agama Kristian adalah satu ancaman kepada umat-umat Kristian dan secara keseluruhan. Ekstremisme merupakan satu perlakuan yang melanggar segala aturan mengikut Alkitab dan Holy Bible of Jesus Christ. Oleh itu, kita mestilah menjadi golongan yang selalu mengambil kira dari semua aspek persepsi yang perlu kita kawal dan kita perlu berfikir lebih rasional.